Mungkin yang budak-budak muda tak pernah dengar tentang Bank Bumiputera. Iklan Bank Bumiputera pun ada. Oh, kalau siapa yang ni yang tak melalui zaman tu boleh Google apa itu Bank Bumiputera. Bank Bumiputera antara bank yang termajulah, masa terbesar di Asia. Boleh dianggap sebagai bank yang terbesar bank yang terbesar di Asia pada waktu itu. Bank terbesar di Asia. Ini saya tunjukkan iklan Bank Bumiputera. Kita sama-sama saksikan iklan Bank Bumiputera. Di Bank Bumiputera, kami memuliakan kebudayaan warisan dan adat bersama. Tradisi tidak luput, malahan menjadi asas bagi pembaharuan dan kemajuan kami. Tersemadi dalam khidmat dan layanan kami kepada anda, para pelanggan yang telah membolehkan kami muncul sebagai bank yang paling besar di Malaysia dan salah sebuah yang paling pesat berkembang maju dengan cawangan-cawangan antara lain di New York, London, Tokyo, dan Bahrain. Kami sedar akan tanggungjawab kami terhadap anda. Bank Bumiputera, bank anda. Itu iklan Bank Bumiputera. Bagi yang tak tahu Bank Bumiputera ni, sebab siapa yang lahir tahun 90-an ke atas, dia tak tahu Bank Bumiputera ni. Sebab Bank Bumiputera ni adalah bank yang telah antara bank yang hancur di zaman pemerintahan Mahathir disebabkan oleh Mahathir. Ini antara bank yang hancur di zaman pemerintahan Mahathir dan disebabkan oleh Mahathir. Dan di antara skandal yang terpalit dengan Bank Bumiputera adalah skandal BMF. BMF ni melayan MBF. BMF, Bank Melayan Banking Finance atau Banking of Malaysian Finance, something like that, yang pernah berlaku disebabkan oleh arwah Jalil Ibrahim tahun 1980-an. Antara skandal-skandal yang berlaku. Jadi saya rekomenkan kalau siapa yang nak baca tentang skandal-skandal tersebut boleh membeli buku ini, Malaysian Maverick. Malaysian Maverick ni adalah satu buku oleh Brian Wayne. Brian Wayne ni adalah penulis Asian Wall Street Journal. Dan dalam ini saya tak ingat bila saya beli buku ni, lama juga lah. Dan ni pun dah kuning-kuning dah ni. Saya beli kuat lama juga buku ni. Saya rasa mungkin boleh beli dekat ni tahun 2009. Yes, tahun 2009. Brian Wayne tahun 2009. Saya beli masa ni dekat MPH. Harga dia RM99.80 hardcover. So antara dia dan diceritakan berkenaan dengan sejarah bagaimana sebenarnya Tun Mahathir telah menggunakan pelbagai skandal-skandal yang berlaku di Malaysia dalam keadaan yang terlalu besar. Dan baru kita sedar selepas membaca buku ini, kalau siapa budak-budak muda, saya rekomenkan baca buku ini, baru kita sedar bahawa sebenarnya kepincangan ekonomi, kenapa kita tak boleh nak kalahkan Singapore, for example. Kenapa kita tak boleh mendahului Korea, for example. Kenapa kita jauh ketinggalan dengan negara-negara lain. Contohnya macam Korea, Brunei, Singapore. Semua negara ni pada satu ketika dahulu adalah equal dengan kita. Singapore, Brunei dan juga Malaysia, satu masa dulu tukaran wang kita RM1 sama dengan satu Brunei dollar, sama dengan satu Singapore dollar. Malah pada tahun 80-an, sebelum 80-an, Korea, ekonomi dia jauh ketinggalan daripada kita. Dan tuan-tuan dan puan tak tahu bahawa Brunei merdeka tahun 1984 daripada British. Brunei merdeka tahun 1984, 80-an lah, kalau tak salah 84 daripada British. Sorry orang Brunei kalau tersilap. Tetapi dia 80-an daripada British. Maksudnya dia agak lewat berbanding dengan kita. Tetapi kenapa daripada segi contohnya ekonomi, contohnya transparansi apa semua, dia lagi jauh ke depan berbanding kita. Kalau kita tengok transparency index, dipanggil dia dipanggil transparency index. Corruption something pasal transparency. Kenapa semua tiba-tiba malam ni tak datang dalam kepala saya kan? Kita akan tengok Brunei di kedudukan 30 lebih, sedangkan Malaysia dalam kedudukan 50 lebih ke 60 pada zaman pemerintahan Tun Mahathir. Dan kemudian zaman Pakatan Harapan turun, sekarang ni saya pun tak tahu, dah tak cek lagi dah keadaan tersebut. Tetapi kita boleh tengok bagaimana skandal demi skandal dinyatakan. Dan kalau kita baca buku ini, dan bagaimana negara kita diletakkan dalam keadaan
not once tetapi beberapa kali dalam keadaan di mana economic crisis itu, kejatuhan itu bukan disebabkan oleh faktor luar. Kita kena faham sekarang ini, tahun ini, kita menghadapi keadaan krisis ekonomi yang teruk disebabkan oleh COVID. Dan ini adalah beyond our control. Yang ini kita tak boleh nak kata apa. Dunia sekarang menghadapi perkara ini. Dan 2016, kita pernah menghadapi keadaan minyak jatuh dengan teruk. Itu pun dunia. Kita tak boleh nak kontrol. Tetapi ada keadaan di mana kita sebenarnya dalam keadaan kita boleh kontrol. Saya sebut tadi Bank Bumiputera Malaysia Berhad. Sekarang ini, kalau orang kata mana Bank Bumiputera, dia kata CIMB. Sebenarnya tak. Kan? CIMB bukanlah bank yang ditukar. Dia rebrand jadi CIMB. Dia Bank Bumiputera bukan rebrand jadi CIMB. CIMB diambil, digunakan oleh Mahathir pada waktu itu untuk bail out. Antara lainnya adalah Bank Bumiputera Commerce. Kita kena faham pada masa itu bail out terlalu teruk. Terlalu banyak berlaku disebabkan keadaan ekonomi kita yang sangat teruk. Kerana apa? Antara fiasko yang dibuat adalah, kalau kita baca, berkenaan dengan bagaimana Bank Negara Malaysia, antara lain bagaimana Bank Negara Malaysia, BNM, Bank Negara Malaysia, dan diakui sendiri oleh Mahathir dalam interview ni. Malam esok saya akan letakkan data tu satu persatu. Mengakui sendiri terdapat satu bilik khas di Bank Negara khas untuk bermain forex. Dan perkara ini pernah dibangkitkan oleh Lim Kit Siang di dalam parlimen berkenaan dengan kerugian bilion ringgit hasil daripada salah strategi untuk nak beli keuangan, dan itu berlaku sebelum 1992. Dan pada tahun 1992, perkara ini diketahui oleh Anwar Ibrahim, dan Anwar sendiri bertanya, dia dapat tahu pun daripada dia punya counterparts daripada Jepun. Dia kata bahawa Malaysia pun main forex. Dia kata dia terkejut. Ya ke Malaysia main forex? Dia kata Malaysia main forex. So dia kata dia kena investigate benda tu, dan bila dia investigate, memang dia akui sendiri bahawa Bank Negara Malaysia antara lain pada waktu itu bermain forex. Dan bila kejatuhan mata wang disebabkan oleh George Soros tahun 1997, 92 kemudian 97, antara lain adalah disebabkan oleh ketamakan Mahathir dan juga konco-konconya sendiri. Dan yang terlibat direct adalah Nur Muhammad yang jadi Menteri Keuangan kedua zaman Pak Lah. Tan Sri Nur. Tan Sri ke sekarang ni? Tak tahulah. Yang terlibat secara direct pada waktu itu. Dan kalau saya baca fiasko tersebut banyak. Kita boleh tengok di dalam buku ini. Now, kita faham dulu bagaimana perkara ini berlaku. Malaysian Fabric dia sebut very interesting pasal benda ni. 172, muka surat 172. Take my time untuk baca. Apa kau ada masa nak tengok? Dengar. 17168. The Forex Fiasco. Muka surat 168. Dia kata di dekat sini. Bahawa pada September 1992, even after known as Black Wednesday, George Soros made himself famous and 1.1 billion richer USD when Britain devalued the pound. He bet London would be forced to withdraw from the European exchange rate mechanism, which was designed to reduce exchange rate volatility and achieve monetary stability in preparation for the introduction of a single euro currency. His wager took the form of selling short more than 10 billion USD in pounds. He won when British was reluctant to either raise its interest rate to the levels of other participating countries or the float of his country. For his victory, he has dubbed the man who broke the Bank of England. Ini bagian pada tahun 1992, bagaimana George Soros telah main speculation tersebut sehingga menyebabkan kerugian Bank of England. Kemudian penulis dia kata, unbeknown to Soros, tidak diketahui oleh Soros, dia juga sebenarnya telah broke Bank Negara Malaysia. Dia sebenarnya nak mainkan Bank of England je. Yalah orang, when you are playing a forex game, it's all about speculation, it's all about making money. And without Soros ketahui, dia juga sebenarnya telah menyebabkan kerugian Bank Negara Malaysia secara tidak langsung, which had wagered a substantial proportion of its asset on Britain being able to hold the line of sterling. Dia kata sebab masa itu Bank Negara pun main juga. Faced with huge losses, Malaysia Central Bank kept trading in the hope that the market would give back what it had snatched away. In 2 years, the bank gambled away between 16 billion and 31 billion ringgit in the biggest Malaysian scandal of all, 1992. Ini sebelum Anwar jadi Menteri Keuangan.
September 1992. Dia baru start jadi Menteri Kewangan. Bank Negara Bank Negara dibakal introduced Dr. Mahathir at a distance to American Soros and the mysterious and largely invisible world of currency trading, and wage was to grow exponentially with globalization. A Hungarian Jewish immigrant who made a fortune from financial investing and speculation. Inilah Soros. So dia salahkan Soros pada situ, Soros buat ni, Soros memang Soros salah. Tapi saya kata Soros tak salah. Yang salahnya kenapa kau nak main game tu? Kita nak pergi main judi. Lepas tu kita kalah sebab ada orang yang lawan judi dengan kita tu, dia terror. Dia pun berjaya menang judi tersebut. Kita kata, oh salah dia. Soalan pertama, kenapa kau main judi? And the worst case is kau main judi, duit makanan anak bini kau. Bukannya duit yang kau ada ekstra simpan ke memang kau nak main judi. Tetapi duit makanan yang kau nak beli, sepatutnya pergi beli makan anak bini kau gunakan to gamble away. And gamble away dan akhirnya, this is what happened. This is what happened back in 1992. Dan kalau kita tengok sebenarnya banyak berlaku. So saya sebut tadi bank Bumiputra Commerce. Kemudian bagaimana Bank Bumiputra Commerce, masa tu saya ingat lagi, dia di bail out 1 billion bail out, tak berjaya. Akhirnya terpaksa di take over oleh bank-bank lain. Masa tu saya ingat Bank of Commerce take over Bank Bumiputra menjadi Bank Bumiputra Commerce. Saya ingat lagi RHB was kalau tidak salah Southern Bank dan RHB was ditelan oleh Bank Rakyat. Bank Utama. Bank Utama ni milik Taib Mahmud, Bank Sarawak. Dia take over. Dia take over Bank RHB dan juga Southern Bank. So dia jadi bank utama. Sehingga masa tu kita ingat lagi ramai orang Sarawak ada RHB account. So kemudian lepas tu baru RHB taken over by KWSP sampai sekarang ni lah. Dan RHB tu ramai tak tahu apa maksud RHB. RHB tu akronim daripada nama owner dia, nama founder dia, Rashid Hussein Berhad. Rashid Hussein ni adalah orang yang terhutang budi dengan Mahathir sebab masa tu dialah antara protegi, antara anak didik Mahathir yang disuruh buka bank. Dan Mahathir kata kenapa kita bagi bank kepada bangsa-bangsa lain. Sebab masa tu ramai yang buka bank adalah Cina. Kalau kita tengok contohnya Hong Leong Bank, kalau kita tengok Public Bank. Public Bank ni kalau tak silap saya adalah bank yang daripada satu family Cina daripada Kuching. Kalau tak silap saya sebelum dia berkembang lah. Dan sebagainya. Kita kata kita perlu ada Bumiputra Bank. So dia buat RHB Bank. Yes, the idea was noble, the idea was good. Tetapi dia rupanya bila kita berada dalam keadaan terlalu banyak duit, terlalu powerful, akhirnya RHB, Bank Bumiputra, antara bank yang digunakan untuk salvagekan kroni-kroni, antara bank yang digunakan untuk membeli projek-projek untuk bagi pinjaman tanpa ada cagaran. Dan itu yang berlaku kepada RHB, all within a phone call away. Saya pernah dulu, saya teringat berborak dengan seorang ni, dia ni daripada, saya boleh sebut kau, daripada Maybank. Saya daripada Maybank. Dia kata dia lama dengan Maybank. Antara pegawai atasan juga. Saya tanya dia, masa zaman kegawatan ekonomi 1990s, Maybank tak affected. Pelik dia kata, sebab masa tu saya kata banyak bank merge. RHB, saya kata Public Bank dan sebagainya. Banyak bank yang merge. Tapi kenapa Maybank tak affected? Dia kata, sebab Maybank is the only one yang tak boleh disentuh oleh Mahathir. Dia kata, oh ya ke? Maybank is the only bank yang Mahathir tak boleh sentuh. In fact, dia kata, ini dia cerita dia, bohong saya lah. Dia kata, saya pernah terima panggilan telefon untuk luluskan satu loan, dia kata. Kemudian bila dia kata, siapa ni? Dia kata, ada orang ni akan buat loan ni. Siapa orang tu? Ni siapa ni? Dia kata, oh ini Mahathir ni. Ini Datuk Mahathir. Masa tu dia pernah ni. I'm the Prime Minister, Mahathir Mohamad. You kena ni, luluskan loan dia. And then of course lah dia tak boleh kata, oh tak boleh, kita tak boleh. Dia tak cakap macam tu. Dia kata, okay Datuk, I can see I have to see what I can do about it. Saya akan tengok semua documentation. Once that is enough, saya akan luluskan loan dia as per requirement lah kan. Tak ada masalah. So pada masa itu saya dapati bahawa the only bank yang tak ada masalah, yang tak ada masalah adalah bank Maybank. Antara Maybank ni antara bank yang tidak ada masalah. Jadi kalau kita tengok daripada sini, ini baru Malaysia Maverick. Kenapa dia berlaku? Disebut oleh Brian Wayne, antaranya mereka menyedari, terutama pada tahun 70-an, zaman Tengku Razali Hamzah, zaman Tun Abdul Rahman, Tengku Abdul Rahman, bahawa pada masa itu mereka menghadapi masalah nak kumpul duit untuk menghadapi pilihan raya. Itu asal dia. So dia kata, kita sekarang ni setiap kali nak pilihan raya cari duit. Setiap kali nak pilihan raya kita kena kumpul duit. Setiap kali pilihan raya kita nak pergi dapatkan duit. Dan pilihan raya is not cheap.
We are talking about 222 parlimen masa tu, bukan 222 lah. Mungkin beratus-ratus, 100 lebih lah. And we are talking about 100 plus parlimen, plus DUN lagi. Kita kena require a lot of money, dia kata. So masa itu, Daim, masa tu dia very young guy, dia datang kepada Mahathir, dia kata, kenapa kita tak gunakan kelebihan yang kita ada sebagai kerajaan ni? Kita gunakan kelebihan kita ni, kita dapatkan, kita bagi projek kepada kroni-kroni, kita pada orang-orang Bumiputera Melayu ni, non-Melayu dan sebagainya. Kita bagi projek kepada mereka. Bila mereka dah dapat projek, masa nak election, syarat dia kena bagi duit daripada kita. So that's what happened. Bagaimana dia kumpulkan duit dan macam mana start dengan bagi kepada projek kepada kroni-kroni ni dahulu. Dan itu antara skandal yang berlaku pada zaman tersebut. Skandal, what skandal? Kalau kita bercakap tentang Mahathir, itu antara benda yang Bank Bumiputera, Bank Bumiputera di antara bank yang dianggap bank yang terbesar di Asia. Kita dengar tadi dalam iklan tersebut, dia katakan kita ada di London, kita ada di Jepun, kita ada di New York, dia kata. Antara bank Asia yang mempunyai aset terbesar di dunia, tapi sekarang ini kalau tanya budak-budak sekarang, seorang pun tak kenal. Budak-budak yang bawah atas 90-an ke atas ni, dia tak pernah dengar pun Bank Bumiputera tu apa. Sebab kita membesar dalam keadaan kita tahu what's going on. Dan of course dia cover up lah, dia kata pada masa tu CIMB. Pada tahun 1990, saya ingat lagi, masa CIMB mula-mula diperkenalkan, saya tak pernah tahu apa itu CIMB. Saya tak pernah tahu pun apa itu CIMB. Pun kalau saya tanya sekarang, apa maksud CIMB? Kita pun tak tahu kan sebenarnya apa itu CIMB. CIMB asal nama dia adalah Commerce International Merchant Bankers. Commerce International Merchant Bankers. Ini kalau saya baca asal usul CIMB ni, dia bermula dengan satu bank yang dinamakan Bianqiang Bank. Bianqiang Bank diwujudkan pada tahun 1924 di Kuching. Di Kuching masa tu, padahal Sarawak ni banyak bank oleh saudara orang yang bernama Wee Keng Chiang. Kemudian masa tu dia ada kemudian dinamakan Bank of Commerce Berhad, BCB. Itu Bank of Commerce, asal cerita itu Bank of Commerce. Kemudian Ben Healy Bank established, Bank Lipo, Bank Niaga, Southern Bank, kemudian Bank Bumiputera. Yang ni antara macam mana throughout the decades Bank Chiang Bank ni bergabung menjadi Bank of Commerce, take over Bank Bumiputera, kemudian take over Southern Bank, dan bagaimana CIMB kena take over Bank Bumiputera, Bank of Commerce ini. Kemudian kalau kita tengok, CIMB asal-asalnya adalah overseas bank. Dia adalah overseas bank, dia panggil offshore bank. Dia mana biasanya dia adalah untuk Malaysian punya traders yang untuk nak invest, nak pergi either invest atau berniaga dekat luar negara. So dia akan park dekat CIMB and vice versa. Asal dia. That is why walaupun CIMB ni antara bank yang dah lama, tetapi masa itu tahun 1990 kita tak pernah dengar CIMB itu apa. Sehinggalah dia take over masa tu Bank of Commerce sehingga membentuk sebagaimana CIMB ada sekarang. Kita tak salahkan CIMB, itu tugas dia dah diperintahkan sedemikian, dan banyak bank pada masa tersebut mengambil kesempatan. Nama itu sendiri Bank Bumiputera. Nama dia Bank Bumiputera Malaysia Berhad. Tujuan Bank Bumiputera, the idea was noble. Kalau kita dengar sejarah Bank Bumiputera ni, nama pun Bumiputera. Dia kata pada tahun Bank Bumiputera ni, kalau kita tengok antara sejarah dia, incorporated pada tahun 1960, dia di-establish pada tahun 1965, kemudian merge dengan Bumiputera Commerce 1999. Dia merge dengan Bank Bumiputera Commerce 1999 setelah gagal untuk salvage. Untuk salvage. Dia dicipta oleh Tun Abdul Razak pada 1 Oktober 1965 dengan otoras kapital 25 juta. Kemudian instead of 5 million announced earlier. Apa tujuan Bank Bumiputera Tun Abdul Razak masa tu, Bapak Najib ni? Ialah kita katalah apa pun tentang Bapak Najib ni, dia punya setback dia. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada pemikiran yang besar tentang orang Melayu Bumiputera, terutama orang Melayu dan Bumiputera. Apabila mewujudkan Bank Bumiputera dan juga Felda pada waktu itu, tujuan utamanya asal dia adalah untuk memastikan bahawa orang Melayu kita boleh berkembang. Orang Melayu kita boleh keluar daripada kampung pergi ke satu settlement. Settlement itu dia boleh jadikan macam Felda. Okay, Felda ini dia naikkan taraf hidup orang Melayu kita. Tetapi akhirnya benda tu dia tamak, dia tambah hutang orang Melayu. Okay, itu cerita lain.
Diwujudkan Bank Bumiputera pada masa itu untuk tujuan solely membantu orang Bumiputera. Sesiapa yang Bumiputera, Melayu Bumiputera nak buat pinjaman, nak buat kita besarkan perniagaan, so that orang Melayu kita, orang Bumiputera kita, kalau nak venture into business, very easy. Sangat mudah supaya menggalakkan perkembangan ekonomi dan juga menggalakkan perkembangan terutama ekonomi Bumiputera. But bila Mahathir took over, bank itu sudah menjadi bank yang terbesar di Asia. And mata dia dah kecing, dah duit dah banyak. Antara benda yang diwujudkan pada masa itu adalah untuk memberi pinjaman tanpa sebarang cagaran. Bukan semua, tetapi ada benda itu berlaku. Sehingga menyebabkan bank tersebut tak mampu untuk tanggung lagi liability yang ada. Sehingga menyebabkan ia terciduk. Sehingga menyebabkan ia jatuh dan akhirnya dia take over. Dia di-take over oleh bank-bank seperti kita kata Bank of Commerce dan juga private bank pada waktu itu, dan akhirnya di-take over oleh CIMB pada waktu itu.